بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala anna Julayban kana imra'an yadkhulu 'ala an-nisa'i yamurru bihinna wa yula'ibuhunna. فقلت لامرأتي لا يدخلن عليكم جليبيب، فإنه إن دخل عليكم لأفعلن ولأفعلن. قال وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار زوجني ابنتك. فقال نعم وكرامة يا رسول الله ونعم عيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست أريدها لنفسي. قال فلمن يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب. قال فقال يا رسول الله أشاور أمها. فأتى أمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت نعم والنعمة عيني. فقال إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت أجليبيب ابنه أجليبيب ابنه أجليبيب ابنه لا لعمر الله لا تزوجه. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بما قالت أمها، قالت الجارية من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها فقالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني فإنه لم يضيعني. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال شأنك بها. فزوجها جليبيبا. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة له. قال فلما أفاء الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل تفتنون من أحد؟
qalu nafqidu fulanan wa nafqidu fulanan. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam unzuru hal tafqiduna min ahadin. Qalu la. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lakinni afqidu Julaybiban. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqlubuhu fil qatla. Qala faqalabuhu fawajaduhu ila janbi sab'ah qad qatalahum thumma qataluhu. Faqalu ya Rasulullah ma huwa dha ila janbi sab'ah qad qatalahum thumma qataluhu. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل سبعة وقتلوه هذا مني وأنا منه. هذا مني وأنا منه. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له. ما له سرير إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضعه في قبره ولم يذكر أنه غسله. قال ثابت فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. وحدث إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة ثابتا قال هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال فما كان في الأنصار أيم أنفق منها أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Ahmad daripada Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Kata dia ada satu sahabat yang bernama Julaibib. Dia ni imra'an yadkhulu 'ala nisa. Dia satu orang yang suka bercampur dengan orang perempuan. Yamurru bihinna wa yulaqibuhunna. Dia duk kelitin di kalangan orang-orang perempuan dan suka duk melawak dengan orang perempuan. Ini cerita sahabat yang bernama Julaibib. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Julaibib ni dia orang asal Madinah. Dia orang asal Madinah. Orangnya tak lawa. Fizikal badan dia pendek. Langsung tak handsome. Pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat dia, wahai Julaibib, hang tak mau kahwin ke? Jawab Julaibib, dia kata aku ni orang tak lawa, aku ni tak laku. Nabi kata dekat dia, dekat Julaibib ni, Nabi kata tapi hang laku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Julaibib. Satu sahabat Nabi yang di awal-awal hadis kita baca ni, dia kata dia ni imra'an yadkhulu 'ala nisa. Dia seronok campur dengan orang perempuan. Wa yulaqibuhunna. Dia tidur melawak dengan orang perempuan, tapi tak ada seorang orang perempuan berkenan ke dia. Kata dalam hadis ni, faqultu li imra'ati. Abi Barzah yang meriwayatkan hadis ni, dia pernah warning bini dia. Dia pernah bagi amaran kepada bini dia. Dia kata la yadkhulanna alaikum Julaibib. Dia kata dekat bini dia, aku nak bagi satu amaran. Aku tak mau tengok Julaibib dok ada sama dengan hangpa.
Dia ni satu orang manusia yang tak lawa, lepas tu tak ada siapa berkenan dekat dia. Bahkan di kalangan sebahagian besar penduduk Madinah rimah dengan dia. Dia jadi manusia macam tu, manusia yang orang tak suka. Sehingga kan Abu Barzah yang meriwayatkan hadis ni, Abu Barzah ni sampai kata dekat bini dia, dia kata, aku jangan bagi mata aku nampak hampa duk bercampur dengan Julaibib. Fa innahu in dakhala alaikum, dia kata kalau satu hari aku nampak Julaibib ni piduk bercampur dengan hampa, piduk bersembang, piduk melawak dengan hampa, la af'alanna wa la af'alanna. Satu aku nak kata, tengok aku nak buat apa. Terjemahan mudah dia macam tu. Ni yang suami ni, dia tak berkenan ke Julaibib ni sampai dia bagi warning, dia bagi amaran kepada bini dia, jangan mata aku nampak hampa duk bercampur dengan Julaibib ni. Kalau sekali aku nampak, dia kata la af'alanna wa la af'alanna. Satu benda yang aku boleh kata, aku nanti buat satu benda, hampa nanti tahu. Qala wa kanat al-ansar idza kana li ahadihim ayyimun lam yuzawijha hatta ya'lam hal lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha haja am la. Kata Abu Barzah yang meriwayatkan hadis ni, dia kata menjadi amalan, menjadi tradisi di kalangan sahabat-sahabat Ansar di Madinah ni, kalau siapa yang anak perempuan dia bercerai, dia jadi ayyimun. Ayyimun ni janda. Ibu bapa kepada anak perempuan yang jadi janda ni tidak akan bagi anak mereka menikah dengan siapa pun, melainkan setelah pasti Nabi tak berkenan dekat anak mereka yang tu. Siapa-siapa pun kalau ada anak perempuan dah menikah, bercerai, anak perempuan tu sudah jadi janda, jangan sampai main masuk meminang. Ibu bapa di Madinah ni, Ansar ni, orang-orang Ansar Madinah ni, mereka tak akan offer, mereka tak akan bagi anak perempuan mereka yang jadi janda ni kepada siapa-siapa pun, melainkan setelah sudah pasti Nabi tak ada hati kepada perempuan ni. Bukan nak abang kata Nabi ni gila kepada janda. Dah, kita jangan salah faham hadis ni. Tapi nak abang kata hormat penduduk Madinah ni, melihatkan Nabi SAW, dia banyak duk ambil ayyimun, perempuan-perempuan janda buat isteri. Maka mereka ada simpan dalam hati, mana nak tahu nak jadi tuah mereka, Nabi ambil anak mereka boleh menjadi mentua Nabi SAW. Begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin minal ansar zawijni ibnatak. Satu hari, kata Abu Barzah rawi hadis ini, Nabi jumpa satu sahabat Ansar. Nabi kata dekat sahabat Ansar ni, zawijni ibnatak. Nabi kata, kawinkan aku dengan anak perempuan kamu. Nabi kata dekat sahabat Ansar ni, bagi aku menikah dengan anak perempuan kamu. Faqala ni'ma wa karamatun ya Rasulullah wa nu'ma aini. Respon daripada bapa ni yang ada anak perempuan ni, bila Nabi mai kata kawinkan aku dengan anak perempuan kamu, respon daripada bapa ni, dia kata apa? Dia kata ini satu penghormatan daripada Allah dan daripada kamu ya Rasulullah, dan inilah yang menyeronokkan aku. Maksudnya apa tuan-tuan? Teringin ni, orang-orang Madinah ni teringin kalau boleh nak buat keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni lastu uriduha li nafsi. Nabi kata, tapi maksud aku bukan nak menikah dengan aku. Nabi kata. Qala, kata bapa anak dara ni, faliman ya Rasulullah, kalau tidak dengan tuan, nak bagi anak perempuan saya menikah dengan siapa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Julaibib.
Nabi kata, aku nak bagi anak perempuan hang menikah dengan Julaibib. Punggah dia ni kata. Julaibib yang penduduk Madinah tak berkenan ni. Nabi pergi tanya ni, dia ni, hang ada anak perempuan bukan? Boleh tak nikahkan dia dengan aku? Nabi kata lagu tu, dia terus kata, Masya Allah, ini penghormatan daripada Allah dan daripada Tuhan ya Rasulullah. Kalau nak menikah dengan anak aku, kecil tapak tangan, apa pun aku bagi. Nabi kata, dah, bukan dengan aku. Aku nak pergi menikah dengan Julaibib. Dengar Julaibib macam satu bom meletup. Pasal awal hadis tadi dah cerita dah, dia ni satu orang yang orang tak kenal. Rupa parah tak sega. Dengan kelaku dia suka hidup campur dengan orang perempuan. Sampai sebahagian orang lelaki-lelaki yang ada isteri ni sampai warning isteri mereka, jangan mata aku nampak hang duk bercampur dengan Julaibib. Begitu keadaan orangnya. Tiba-tiba Nabi kata dekat bapa anak dara ni, Nabi kata dekat dia, aku nak bagi anak perempuan hang menikah dengan Julaibib. Dengar Julaibib berdebuk kata. Faqala ya Rasulullah ushawiru ummaha. Dan bapa anak dara ni kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, saya nak kena mesyuarat dengan mak dia dulu. Usyawir kan, wa amruhum syura, mesyuarat. Usyawiru ummaha, saya nak kena bincang, nak kena mesyuarat dengan mak dia dulu. Fa'ata ummaha, maka dia ni pun balik jumpa isteri dia di rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu ibnatak. Bapa ni balik-balik pergi jumpa bini dia, pergi jumpa mak anak dara ni, dia bagi satu statement suspend dulu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meminang anak dara hang. Dia pergi kata lagu tu. Faqalat, kata bini dia, ni'ma wa nu'matu aini. Dia kata, alhamdulillah, penghormatan daripada Allah dan daripada Rasul. Kalau Nabi nak ambil anak kita buat bini, tak tahu nak habang, penghormatan bagi keluarga kita. Faqala, kata bapa ni, innahu laysa yakhtubuha li nafsih. Tapi nanti saat aku habang tak habis lagi, dia kata. Nabi meminang bukan untuk Nabi, dia kata. Innama yakhtubuha li Julaibib. Keluar nama ni lagi sekali. Dia kata Nabi meminang tapi untuk Julaibib, dia kata. Faqalat, kata isteri dia, Ajulaibibun ibnah, Ajulaibibun ibnah, Ajulaibibun ibnah. Dia ulang 3 kali. Bini dia kata Julaibib. Julaibib anak Nabi kah? Dia tanya. Julaibib, seorang tu aja nama Julaibib di Madinah ni. Dia kata Julaibib tu anak Nabi kah? 3 kali dia tanya. La amrullah la tuzawwajuhu, kata bini dia. Tak, dia kata, kalau nak bagi menikah anak aku dengan Julaibib, la amrullah, maksudnya wallahi. Arab tuan-tuan, Arab dia apa-apa wallahi. Dia kata kalau nak bagi anak dara kita menikah dengan Julaibib, la wallah, demi Allah, dia kata la tuzawwajuhu, sekali-kali dia kata jangan bagi anak dara kita menikah dengan Julaibib. Begitu. Falamma arada an yaqum, bila dah begitu keputusan bini dia, yang suami ni pun dah dengar macam tu, nampak muktamad lah, tak terimalah pinangan Nabi itu. Maka bangkit dia ni, liya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu bima qalat ummuha. Dia pun bangkit nak pergi jumpa Nabi balik, nak abang kata cancel, tak jadi. Kalau untuk Nabi tak payah tanya bini, dia buat keputusan boleh. Tapi kalau untuk Julaibib, nak kena tanya bini. Bila tanya bini, bini kata anak kita nak mengaji sekolah lagi. Cerita dia tak boleh. Bapa ni bangkit nak pergi jumpa Nabi, nak habaq kepada Nabi SAW, kata tak terima pinangan Nabi untuk Julaibib ni. Qalat,
al-jariyah, anak dara duduk dalam bilik tu, duk curi dengar mak dengan ayah duk sembang, kata orang main nak minang dia duk curi dengar. Qalat al-jariyah, dia pun bersuara. Anak dara ni bersuara, dia kata man khatabani ilaikum. Dia tanya ayah dia dengan mak dia, siapa dia yang meminang saya ni? Dia tanya. Fa akhbaratha ummuha, mak dia pun bercerita. Mak dia kata, pak hang ni buat suspend, balik mai abang kata Nabi meminang mak punya seronok, lah Julaibib yang meminang hang. Faqalat, kata anak dara ni, atarudduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrah. Tu dia anak dara kata lagu tu. Anak dara kata, awak mak dengan ayah nak tolak, nak bantah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dara. Dalam hadis cerita kata anak dara kepada pasangan ini segak, menjadi perhatian ramai orang. Tiba-tiba Nabi nak pergi pegur dia dengan Julaibib. Bila mak dengan pak buat keputusan, kata kalau Julaibib, no way, aku tak mau terima Julaibib jadi menantu aku, dan aku tak mau jadi pak mentua mak mentua Julaibib. Tiba-tiba anak ni kata apa? Dia kata, ayah dengan mak nak tolak pinangan, bermakna nak membantah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idfa'uni, dia kata bawa saya pergi dekat Nabi. Fa innahu lam yudayyi'ni, dia kata kerana saya pasti, saya yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyebabkan saya jadi sengsara. Itu dia tuan-tuan. Anak ni dia kenal Julaibib tu siapa. Dia tahu siapa Julaibib ni. Dia tahu betapa tak berkenannya orang Madinah kepada Julaibib ni. Tapi oleh kerana yang mai meminang untuk Julaibib ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu halnya. Dia kata, mak, ayah, saya yakin sepenuh hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia meminang saya untuk Julaibib, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tidak ada ingat nak sengsarakan hidup saya. Fantalaqa abuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Pak dia pun tergamam. Anak kata lagu tu. Macam mana dalam hati dia begitu besar hormat kepada Nabi, macam mana dalam hati isteri dia begitu besar hormat kepada Nabi, cuma nama Julaibib ni menyebabkan dia terlupa kepada hormat Nabi ni. Anak teringat balik. Bapak ni bila dengar macam tu tergamam, dia pun bangkit, tak kata apa, terus jalan nyong pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi cerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang jadi. Dan pak dia kata, sya'nuka biha. Pak dia kata, saya serah urusan ni kepada Tuhan. Fazawwajaha Julaibiban. Maka Nabi bagi menikah budak perempuan ni dengan Julaibib. Qala, kata Abu Barzah yang meriwayatkan hadis ini. Ini dia masuk chapter 2 dah. Tadi chapter 1. Chapter 2 kata Abu Barzah, fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin lah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar perang. Dalam syarah hadis dia cerita, dia kata yang kata Julaibib yang ramai orang tak berkenan ni, dia ni kalau ada panggilan perang, dia duduk baris depan sama dengan Nabi. Dia ni yang orang tengok tak berkenan, yang orang tengok apa semua ni, kalau mai panggilan jihad, dia depan. Tu sebab Nabi kata dekat dia, hang tak lawa, orang tak berkenan dekat hang. Nabi kata, aku nak abang dekat hang. Dalam riwayat Abu Ya'la, Nabi kata, aku nak abang dekat hang, Allah berkenan dekat hang. Kata Abu Barzah, fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin lahu. Satu hari Nabi keluar perang. Qala, kata Abu Barzah, falamma afa Allahu alaihi, bila perang selesai,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabih. Selesai perang semua, Nabi bangkit berdiri, Nabi kata di depan sahabat, hal tafqiduna min ahad? Nabi kata, cuba hampa tengok balik, ada tak siapa-siapa daripada kawan-kawan kita yang tak ada? Nak tahu siapa yang terkorban. Qalu nafqidu fulanan wa nafqidu fulanan. Sahabat-sahabat dia bagi report, fulan bin fulan tak ada, dah gugur syahid. Fulan bin fulan tak ada, dah gugur syahid. Fulan bin fulan tak ada, dah gugur syahid. Duk bagi laporan dekat Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzuru hal tafqiduna min ahad. Habis laporan semua, Nabi tanya soalan yang sama. Nabi kata, cuba tengok lagi sekali, ada tak ada siapa-siapa daripada sahabat kita yang hilang? Maksudnya yang tak ada sama dengan kita yang hidup ni. Qalu la. Sahabat-sahabat kata, tak ada dah. Semua hak gugur kami cerita belakang dah. Kami sebut nama belakang dah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinni afqidu Julaibiban. Nabi kata, tapi aku kehilangan Julaibib. Nabi kata, dia ni tuan-tuan, nama dia pun orang tak sebut depan Nabi. Ni yang kata Julaibib ni, nama dia pun orang tak teringat nak sebut. Punya tak pentingnya dia ni. Nabi tanya, hampa cek balik siapa yang tak ada, dia duk sebut fulan bin fulan, fulan bin fulan, tak sebut nama dia. Nabi kata unzuru, Nabi kata pi cek lagi sekali, pi tengok lagi sekali, ada tak ada siapa-siapa lagi? Depa kata tak ada. Bila depa kata tak ada, Nabi kata aku kehilangan Julaibib. Bila Nabi sebut nama dia, qala fatlubuhu fil qatla, baru pakat pi cari lagi sekali di kalangan orang-orang yang mati ni. Qala fatlabuhu, kata Abu Barzah, jumpa mayat dia ni. Fawajaduhu ila janbi sab'ah qad qatalahum summa qataluhu. Pergi cari mayat dia satu, dia ada 7 mayat musuh keliling dia. Bermaknanya dia berjaya membunuh 7 musuh yang ada di keliling dia. Summa qataluhu, kemudian dia dibunuh oleh musuh. Itu dia punya beraninya dia ni. Jumpa mayat dia dikeliling ada 7 musuh yang mati. Dia tengok dia seorang musuh dia ada 7 keliling. Faqalu ya Rasulullah, ha huwa dha ila janbi sab'ah qad qatalahum summa qataluhu. Dia kata, ya Rasulullah, ni dia jenazah Julaibib, dikeliling dia ada 7 musuh dan dia juga mati di tengah-tengah. Lebih korang nampak dia bunuh 7 musuh, kemudiannya dia dibunuh. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama alaihi. Nabi mai tengok, berdiri di tepi mayat dia. Faqala Nabi, qatala sab'ah wa qataluhu. Nabi kata, betul, dia bunuh 7 orang musuh, kemudiannya dia dibunuh. Haza minni wa ana minhu, haza minni wa ana minhu, haza minni wa ana minhu, 3 kali. Nabi kata, aku daripada dia, dia daripada kalangan aku. Nabi iktiraf dia, Nabi endorse dia ni sebagai satu orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa wada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sa'idaihi. Nabi pangku mayat dia di atas tangan Nabi. Tuan-tuan, bukan senang nak dapat macam tu. Nabi pangku mayat dia ni di atas tangan Nabi. Wa hufira lahu, Nabi suruh depa korek liang untuk ke bumi dia. Selagi liang tidak dikorek, selagi tu Nabi duk pangku dia. Penghormatan. Okey. Ma lahu sarir illa sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badan dia dengan badan Nabi tidak ada berlapis apa-apa kain, melainkan Nabi punya kulit duk kena kulit dia. Begitu. Summa wada'ahu fi qabri, Nabi turun dalam liang, dukung mayat dia letak. Walam yuzkar annahu ghassalah, dan hadis tidak menceritakan mayat dia dimandikan, maknanya dia mati syahid.
Qala Sabit, kata Sabit, seorang lagi rawi hadis ni, fama kana fil ansar ayyimun anfaqa minha. Sepeninggalan matinya Julaibib ini, isteri dia tadi ni, tidak ada seorang wanita janda daripada kalangan Ansar yang lebih kuat menderma dan bersedekah lebih daripada isteri Julaibib. Lebih daripada itu tak ada. Sepeninggalan Julaibib, isteri dia ni kaya dan dia sedekah tak berhenti. Wa haddasa Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha Sabitan. Ishaq cerita kepada Sabit, dia kata, qala hal ta'lam, dia kata, hang tahu tak, ma da'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hang tahu tak kata Nabi doa apa kepada Julaibib dan isteri dia dulu? Tanya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam doa dia kata, Allahumma subba 'alaiha al-khair sabba. Dia ni kata apa? Aku pernah dengar Nabi doa kepada isteri Julaibib ini, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kebaikan yang melimpah ruah kepada isteri Julaibib ini. Nabi pernah doa dekat dia pasal apa? Mengenangkan iman dia yang tinggi. Satu manusia yang tak diberkenan oleh orang di Madinah, oleh kerana Nabi meminang, dia terima laki-laki ni, dia tak tengok rupa parah laki-laki ni. Nabi doa dekat dia, Allahumma subba 'alaiha al-khair sabba. Ya Allah, limpahkanlah ke atas perempuan ini kebaikan yang melimpah ruah. Wala taj'al 'aishaha kaddan kadda. Dan Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau beri kepada perempuan ini kehidupan yang sempit sama sekali. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hidup senang lenang, rezeki murah tak tahu mai mana. Setelah tak ada Julaibib, dia menjadi seorang janda yang kaya dan sentiasa bersedekah harta benda dia. Qala fama kana fil ansar ayyimun anfaqa minha. Lagi sekali Abu Barzah kata, tidak ada di kalangan janda-janda yang ada di Madinah pada masa itu daripada kalangan Ansar yang kuat bersedekah lebih daripada isteri Julaibib ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan daripada hadis yang kita baca, yang pertama, parah rupa bukan ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, keimanan dan keyakinan kepada Allah dan Rasul pasti akan membuahkan hasil yang terbaik. Kita percaya betul kepada Allah, kepada Quran dan kepada Rasul, kepada hadis. Dia punya result dia mesti yang terbaik. Yang ketiga, Allah menghargai Julaibib kerana keberanian dia dan semangat jihad dia. Dan Allah menghargai isteri Julaibib kerana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kata Allah dan Rasul menghargai Julaibib, bukti dia apa? Nabi pangku mayat dia sampai selesai dikebumikan. Nabi turun dalam liang kebumikan dia. Bukti dia diiktiraf Allah dan Rasul. Dan bukti kata Allah dan Rasul menghargai isteri dia apa? Sampai akhir hayat dia orang bagus, rezeki murah dan murah bersedekah. Pengajaran yang keempat, jangan buruk sangka kepada Allah dan Rasul. Tak boleh. Tak boleh buruk sangka. Tak boleh duk ingat sikit pun dalam hati kita, kata Allah suruh kita buat satu benda yang akibat dia tak bagus. Tak boleh. Dalam Quran 30 juzuk 6,000 ayat lebih tu, jangan ada teringat dalam hati kita mana-mana satu ayat yang tak sesuai hari ini. Jangan ada ingat macam tu. Itu buruk sangka dengan Allah. Tak boleh. Yang kelima, rumah tangga akan bahagia kalau sekiranya dibajai dengan ilmu, dengan iman dan dengan agama. Bahagia. Kita tengok hari ini berapa banyak rumah tangga porak-poranda.
sedangkan harta melimpah ruah, sedangkan laki bini kelulusan tinggi, laki bini rupa pareh segak, kebahagiaan tidak ada. Pasal apa? Pasal tidak ada ilmu, tidak ada iman, tidak ada takwa dan tidak ada agama. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14. Muka surat 5. Muka surat 5. Bab ma jaa fi ziyaratil ikhwan. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan ziarah saudara mara. Tajuk yang kita baca di sini very very simple dan very very light. Ringan punya tajuk, tapi berat untuk nak diamalkan. Ketahuilah saudaraku, ziarah adalah pergi melihat dan mengambil hati saudara ke rumahnya. Dia bagi definisi ziarah. Ziarah ni apa dia? Kita bagi satu visit, satu lawatan ke rumah saudara kita. Kalau orang putih dia kata just to say hello. Tu aja. Kita bukan pi nak bagi barat dia, kita bukan pi nak menyusahkan dia, kita just to say hello. Pi assalamualaikum, masuk duduk, kena teos cawan cukup. Nak tanya apa abang, rindu dendam menyebabkan kita main nak tengok dia. Gembirakan hati kawan kita. Maka melengkapi ziarah itu ialah apa-apa ziarah kerana sakit. Termasuk dalam ziarah ni ialah ziarah kerana sakit. Dia ahli jemaah pengajian kita. Dalam berapa bulan ni tak nampak. Satu hari nampak jiran dia, nampak kawan baik dia, kita tanya, mana pi haji kita? Lama tak nampak. Oh, mereka kata dia tak keluar rumah pun 2 bulan dah. Kata jemaat pun tak keluar dah lah ni. Awak pasal apa? Tak sihat. Oh, ni dia ada di mana lah ni? Kata dia ada rumah dia. Okey. Boleh ke kalau nak pergi tengok dia? Macam tu cantik. Satu ziarah, satu visit, satu lawatan singkat. Menggembirakan dia. Itu Islam ajar. Ataupun kerana kena duka cita. Dia tak sakit, tapi ada satu musibah apakah menimpa dia, dia dalam duka cita. Kita pergi gembirakan dia. Dengar cerita apakah satu musibah kena dekat dia, anak dia apakah kena buang kerja, tang mana ke pasal apa. Pergi ziarah dia. Just saja gembirakan hati dia. Ataupun kerana sukacita. Dia kata, dengar dia dapat satu berita baik. Dia dapat satu benda yang baik. Pi just bagi satu shake hand dekat dia. Ajak masuk minum air pun tak mau dah. Aku ni bukan apa, pasal dengar depa abang kata aku nak main nak shake hand hang sendiri. Tahniah kata kat dia, start motor jalan. Lagi seronok dia. Pasal apa? Teh dia pun tak habis. Seronok. Dan boleh ziarah itu kepada saudara dan juga taulan dan sanak saudara dan kaum keluarga dan lainnya. Ziarah ni boleh, bukan adik-beradik saja, kawan rakan ke, jiran lama kita ke, whatever. Ziarah itu satu yang baik. Daripada laki-laki dan perempuan, dan yang tua dan yang muda, dan yang bujang dan yang berkahwin, tak kira kategori apa. Kalau kita nak pergi ziarah tu, kawan perempuan, bawa bini kita pergi sekali. Bawa bini kita pergi sekali. Bagi tahu kat bini kita, ni dulu classmate saya daripada darjah 1 sampai universiti. Classmate saya. Oh, bini pun kata tak apa. Naik kereta balik dia kata classmate kan lebih daripada tu kah. Dia kata. Nah. Kalau lebih daripada tu aku tak menikah dengan aku menikah dengan dia kata. Tapi dia classmate aku. Hang marka aku hari ni bini aku. Kata dia. Dia pokoknya balik selesai masalah. Islam tidak melarang benda tu, tapi buat dalam adab yang cantik. Semuanya itu diperbuat oleh Nabi SAW. Maka ziarah itu amat besar kelebihan. Dia kata ziarah ni dia impact dia pada jiwa ni besar. Tuan-tuan, dalam kalangan kita ni ada yang pencen cikgu kan, pencen pun 15 tahun dah. Pencen umur 55 dulu dah 15 tahun dah.
Umur dah 70 lah, duduk di rumah. Satu hari berkeh anak murid. Hari ni jadi orang terkenal. Pergi ziarah dia, tuan-tuan. Kalau biskut Mary tu kembang, bila celup ayak teh, hati dia kembang lagi. Seronok pasal anak murid teringat kat dia tu satu. Anak murid jadi orang besar pun teringat kat dia lagi. Tak tahu nak abang, seronok. 3 bulan siapa main rumah dia, duk abang tu lah. Duk abang tu lah. Hari tu hampa kenal tak dia ni. Dia main ziarah saya. Orang lain tanya macam mana dia kenal dengan cikgu. Anak murid saya, kembang, hidung kembang, lubang telinga kembang. Anak murid saya lah tu. Tuan-tuan, impact daripada ziarah dia macam tu. Maka kerana tu Islam mensyariatkan ziarah ini. Dia kata, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah faadahu munadin an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilah. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah dia akan orang sakit ataupun ziarah ia akan saudara yang dikasihnya karena Allah. Siapa yang pergi ziarah ni niat dia tak ada lain melainkan kerana Allah, maka menyeru akan dia oleh yang menyeru dari langit, bagus pekerjaanmu itu. Allah perintahkan malaikat ni berseru dari langit, hang buat satu kerja yang bagus, malaikat kata. Dan bagus langkah yang kamu langkah itu. Malaikat kata tiap-tiap langkah yang hang langkah keluar daripada rumah kerana nak pergi ziarah satu orang kerana Allah, tiap-tiap langkah itu ada kebaikan dia dan mengambil engkau akan tempat daripada syurga menjadi tempat engkau. Maksudnya apa? Di syurga satu tempat sudah reserve untuk engkau. Tu yang kata ziarah. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Masalah dia kata, ziarah ikhwan yang sakit itu bagaimana sifatnya. Ni dia nak beritahu ziarah tu nak kena buat macam mana. Tu dia Islam, tuan-tuan. Dia habang kat kita ni every single benda, satu-satu dia habang. Bukan habang ziarah saja, habang cara ziarah tu pun dia bagi tahu kat kita. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, adab ziarah orang sakit itu jangan lama duduk di sisinya. Itu nombor 1. Pergi ziarah ni, especially yang kita ziarah tu orang sakit, jangan pecah gebang sampai 3 jam di rumah dia. Daripada mula masuk ni, tanya sakit apa, contoh abang kata saya ada belaka, jantung ada, darah tinggi ada, kencing manis ada. Kita hurai bab jantung sejam, bab kencing manis sejam. Oi kacau. Kawan ni duk sakit sikit-sikit jadi ketak terus. Kita balik dia ketak masuk ICU. Pasal apa? Syekh ni buta perut ni sudah main ziarah, sudah bubur sampai 3 jam. Cerita kencing manis, jantung dengan darah tinggi kat dia. Dia sakit sikit pergi jadi banyak kerana dia ni main ziarah. So kata Imam Ghazali, dia kata apa? Kalau ziarah orang sakit jangan lama. Tanya apa abang? Terus doa dia kata ni sikit ni, kata hadu kena teruk lagi pusat saja baik, ini insya-Allah 2-3 hari clear, kita pun belah bang. Macam tu dia kata. Kerana duduk lama di sisi dia boleh membawa kepada cemus. Dia tulis di sini. Cemus ni bahasa sorai kata tuan. Mim wasin. Cemus. Ya lah. Noh ambil abang. Pasal apa? Pasal Syekh Idris Al-Marbawi. Dia orang Lubuk Merabau Perak ni. Kira dia orang utara lah. Dia kata betul. Bila duduk lama, dia jadi cemuih. Orang putih kata apa tuan-tuan? Short but sweet. Orang putih kata. Biar tak mau panjang, tapi manis. Duk teringat-ingat. Jangan macam khutbah jemaat lah. Bantai sampai pukul 2 suku, sampai pukul 2.30. Walaupun Kedah ni cuti hari jemaat, tapi tak cerdik sangat lah. Sampai 2 suku, 2.30 ni tak cerdik lah.
Patut dia ambil tongkat tu seridai atas belakang dia, baru dia nak pakai. Apatah lagi kami di Pulau Pinang tu, kerja, hari Jumaat kerja, pergi bantai khutbah sampai pukul 2 suku. Ni budak-budak yang main semayang ni, budak Kelang, budak apa, mereka punya time off untuk semayang Jumaat ni, dia ada time dia. Balik lambat, kena potong gaji di Kelang tu, kena maki hamun dengan GM yang bagi pelepasan dekat mereka. Panggil khatib daripada Kedah, pergi baca khutbah. Dia terlupa kata dia baca tu di Pulau Pinang. Dia pergi bantai sampai pukul 2 suku. Budak-budak ni kena potong gaji, kena maki dengan GM Cina ni, kena apa-apa semua. Balik hantar SMS. Dia kata, Ustaz, lain kali kalau Ustaz pergi mengajar di masjid sekian-sekian, tolong habaq Ustaz dekat mereka. Janganlah dia buat naya kami. Tuan-tuan, bertimbang rasa, jangan buat macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila sudah duduk di sisinya, jangan sampai bagi dia cemui. Bahkan boleh kamu duduk dan kamu rasa tangan dia. Dia abang betul tu. Bila duduk-duduk tu salam, jangan salah pegang tangan dia, buat alih-alih gitu, pegang. Tunjuk prihatin kita dengan masalah yang ditanggung oleh dia. Ni, dia abang di sini. Bila kamu duduk di sisinya, boleh kamu rasa tangannya, rasa dahinya. Tuan-tuan, orang sakit ni tuan-tuan, kalau yang pergi ziarah dia tu orang yang dia sanjung tinggi, pergi duduk sebelah pegang ni, air mata keluar. Tak ada word boleh diungkapkan, tak ada perkataan boleh disebut. Mai pegang ni, tak tangan tau ni, air mata keluar. Dia mai satu macam perasaan, dia mai sebab, dia mai sayu, dia rasa dia disayangi, dia rasa dia dikasihi. Dia Islam serubat macam ni. Kemudian dia kata, maka boleh kamu tanya sikit kepada dia, di mana sakit kamu? Kalau nak cakap pun sikit, sakit tak mana ni? Dia kata tak tahu ni, duk sakit belah kanan perut ni. Pegang tang tu. Mau nak kemas sikit lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu bagi derai sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak bunyi apa. InsyaAllah, dia kata. Berlakon tu kena pandai. Dia kata. Sekarang macam mana rasa dan sebagainya. Lepas dah pegang Bismillahirrahmanirrahim. Sikit. Tu rasa macam mana? Tanya dia. Dia pun dandan kata apa? Korang sikit. Dia kata. Psikologi tuan-tuan. Psikologi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata jangan banyak tanya. Jangan terlebih pula lah. Sakit tang mana? Ish. Yang mereka kata appendix ni balik mana tu? Dia kira balik kan Nabi duk buat ramai. Tak mau. Bila terlebih ni yang duduk jadi karut ni, bila terlebih. Kerana banyak tanya itu barangkali memenatkan dia. Kawan dah lah duk semput. Jantung bengkak. Pergi duk tanya pula, duk pergi cek kat doktor mana? Dia abang duk pergi aluk stang lah. Dah doktor pergi ni, dia ni pakar jantung ke tak ke? Pergi duk tanya begitu pula. Kawan tu nak jawab tiap-tiap soalan tu pun tarik sampai nak cekang orang tengkok ni. Mereka kata pakar. Pakar ni macam-macam pakcik. Dia kata pakar jantung ke? Pakar apa ni? Tak, pakcik pergi pakar biji mata. Ini silap lah dia kata. Agak-agak tuan-tuan ada orang tak cerdik macam ni? Ada tuan-tuan, ada. Tak cerdik ni ramai pada hak cerdik. Ataupun dia kata boleh menjemukan dia. Kita terlampau duk yang tu yang ni, dia jadi cemuh, dia jadi jemu. Dan zahirkan kasihan pada dia. Tunjuk kita simpati dengan penderitaan dia. Dan doakan baginya dengan afiat. Dan katakan, ya Tuhanku, afiatkanlah kiranya saudaraku ini. Kalau boleh, hafal doa-doa sakit tu, baca sikit. Allahumma anta syafi. Dia dengar tu. Yang mata lagi sekali turun. Cukup.
Atau dikatakan kepadanya, mudah-mudahan lekeh kiranya disihatkan Allah akan dikau, kerana banyak aku lihat ataupun aku dengar orang kena sakit macam ni cepat baik. Kata dia, lagu ni tak ada apa ni, duk jumpa dah lagi teruk pun berapa hari aja baik ni sikit ni. Maka janganlah kamu sekali-kali susahkan hati dia. Kamu orang muda lagi gagah, apatah lagi kalau sakit ni orang muda. Kata orang muda, jangan duk layan sangat sakit ni, lawan, kata dia, bagi semangat kata dia. Ataupun dikata kepada dia, kamu orang baik, kamu orang kuat taat kepada Allah, sakit menambahkan pahala bagimu kalau kamu sabar. Kata dia, sabarlah, sabar akan mempercepat lagi proses kamu jadi baik ni. Ataupun dikata kepada dia, sakit ini sengaja satu pencubaan, ujian bagi Allah kepada manusia. Jika kamu orang taat, ujian sakit itu dan kamu sabar kepadanya, dan jika orang itu kuat maksiat, ujian sakit itu maulah kamu ingat dan bertaubat kepadanya. Ini contoh-contoh yang dia bagi. Baik, masalah dia kata, ziarah orang sakit itu hendaklah apabila telah duduk di sisinya, jangan makan apa makanan atau minuman yang dibawa. Kita nak pergi tengok dia, singgah beli goreng pisang RM2. Sekali kita apa habis RM2 tu? Oh, punya cerdik. Nak pergi ni singgah beli jejak pisang tu cantik lah. Kita pergi bagi rumah dia, dia rumah orang sakit, mana nak masuk apa, hak mana kita bawa pihak tu lah dia salin masuk dalam pinggan jamu kita ketam sampai habis. Oi, kacau. Ataupun tidak diberi oleh orang rumah, ataupun yang diberi oleh orang rumah ziarah itu, ataupun kita tak, dia bawa keluar hak di rumah dia punya bawa keluar jamu kita sampai licin bantai. Oi, ini contoh-contoh tidak cerdik. Maka apabila makan itu, hilanglah pahala ziarah itu. Dia kata, kita bawa pergi RM2 cucuk pisang, kita makan bagi habis, apa pun tak ada lah, pahala pun tak ada, apa pun tak ada. Dan janganlah duduk membuat liang biji mata. Yang tu pula satu lagi dia kata, biji mata ni dia duduk tengok dalam rumah dia. Ni jam ni beli di mana ni? Tanya pula. Saya lagi beralih pergi tengok mai. Awak pakai kipas angin dinding ni, awak tak buh siling ni, dia angin kuat lagi. Kawan sakit tu kelupong tu lepas tu. Dia kata, amboi, kamu ada itu, ada ini dan sebagainya. Dia tegur, benda ada dalam rumah. Dan pula dia kata, pergi ziarah itu jangan membawa kawan yang membenci akan dia. Janganlah kita pergi ziarah dia duk sakit lorat. Kita pergi, kita bawa orang yang dia tak suka, seperti dibawa bersama dengan kamu orang yang kerja mandi mayat. Dia kata, pergi bawa kawan kerja mandi mayat, pergi tengok kawan sakit kuat, dia kawan dah duk pejam mata dah, duk la ilaha illallah dah ni, buka mata ni tengok siapa main ni, dia buka tengok orang mandi mayat. Terkejut dia ni. Nampak tuan-tuan, teliti kitab ni, habaq teliti dah. Ni bukan saya merepet, ni kitab ni duk bawa contoh ni. Jadi adakah bermakna orang yang kerja mandi mayat tak boleh ziarah orang sakit? Adakah makna macam tu? Tak juga. Tapi kalau dia ni memang terkenal satu kampung kerja mandi mayat, kalau kawan tu sakit sikit-sikit pergi duduk depan tak apa. Kalau kawan tu sakit lorak duduk jauh-jauh. Jangan bagi dia terkejut. Dia kawan tu buka sebelah mata tengok, Allah dia ni mairah, dia kata tak lama. Ataupun dia kata bawa tukang kapan. Sopa lah ni. Satu kelab lah ni. Ada mayat, kapan, ada potong papan keranda ni semua sakit lorak, jangan duk pergi. Tahan dia di luar, langsung masuk. Dia kata. Ataupun tukang tanam akan mayat, noh duk pergi korek liang, duk sambut bawah noh, hang pun duk luar. Pasal apa? Pasal tertentu kerja orang-orang itu seperti di tanah Arab. Dia kata, kalau di negeri Arab, orang tu memang dia kerja tu aja. Kalau di Saudi, tentang kalau di Saudi, mereka qisas dijalankan di Saudi ni. Bagi kes bunuh, kalau sabit kesalahan cukup semua bukti, akan dikenakan hukum qisas, bunuh balas. Orang yang duk kerja pancung, orang yang dijatuhkan hukum qisas ni, dia keturunan tu aja.
Dia tak ada jawatan kosong. Dibuka ayat lain kosong, tak ada. Dia keturunan tu aja. Dan mereka ni pun tak campur dengan orang. Samalah kerja potong tangan orang mencuri. Dia keturunan dia ya. Dia pemain buat kerja tu aja. Siap apa semua, dia turun main dia angkat, dia cap, dia naik kereta, dia jalan. Depa ni memang profesional. Depa ni. Jangan duk kita tengok orang sakit kuat ke apa ke semua, tak mau. Ni semua jenis orang keturunan ini menakutkan orang sakit, dia kata. Baik, masalah ziarah saudara ataupun taulan di mana-mana tempat itu dikasihi Allah. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu an. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya satu laki-laki ziarah dia akan saudaranya di dalam satu kampung, maka didudukkan oleh Allah satu malaikat di jalan dia nak pergi melihat orang itu. Ini hadis. Satu orang nak pergi ziarah sahabat dia di satu kampung, Allah hantar malaikat pergi tunggu di tengah jalan hak dia nak lalu ni. Maka apabila melalui laki-laki itu ke atas jalannya, maka berkata malaikat itu, "Ke mana engkau mau pergi?" Maka jawab dia, "Aku mau pergi kepada saudara aku di kampung ini." Kata malaikat itu, "Adakah apa suatu sebab daripada nikmat yang kamu pi kepadanya?" Malaikat tanya dia, "Yang nak pi mana?" "Nak pi rumah kawan ni, dia ni lama dah tak jumpa." "Hang pi ni pasal apa? Ada apa-apa ke?" Kadang pi itu bukan pasal kawan saja, dia ada pasal-pasal keduniaan lain. Dulu saya susah, dialah yang pergi bagi projek tanah merah kat saya apa. Contoh. Ada apa hal yang nak pergi ziarah dia? Adakah sebab-sebab keduniaan ataupun kerana Allah aku nak pergi ziarah dia? Jawab dia, tidak ada. Hanya aku kasih dia kerana Allah. Ini tuan-tuan, ni dalam Islam memang diajak macam ni. Kita kalau kita berkenan satu orang, kita pergi dekat dia, kita kata ana uhibbuka fillah. Kalau hari ini kita pakai teks SMS tentang ana uhibbuka fillah, aku sayang dekat hang kerana Allah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, kita boleh menzahirkan suka kita kepada dia. Yang kedua, memberi satu suntikan semangat kepada dia supaya dia terus buat apa yang dia duk buat yang menyebabkan orang suka ke dia. Ini sunnah Nabi SAW. Maka kata malaikat itu bahawasanya aku sebenarnya pesuruh Allah. Ini hadis. Malaikat ni tunggu tengah jalan, bila dia ni lalu, malaikat tanya nak pergi mana, dia habaq nak pergi rumah Fulan bin Fulan. Pasal apa? Malaikat kata adakah sebab? Dia kata tak ada sebab apa, aku kasih dia kerana Allah. Bila dia jawab begitu, malaikat kata ana Rasulullah, aku ni utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, datang kepada kamu nak mengkhabarkan kepada kamu bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada engkau sebagaimana engkau kasih kepada dia. Mereka kata dekat dia, ni Tuhan hantar aku mai nak bagi tahu yang tu aja. Macam mana hang sayang dekat kawan hang nak pergi ziarah dia, Allah sayang dekat hang. Begitu. Maka sayogialah orang yang ziarah itu ziarahnya kepada orang yang dikasihnya kerana Allah. Seperti ziarah akan orang-orang yang saleh dan akan segala sahabat taulan handai dan sebagainya. Begitu. Baik, masalah dia kata berziarah itu mewajibkan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tersebut dalam hadis yang datang riwayatnya daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Muaz ni siapa tuan-tuan? Muaz bin Jabal ni. Oh, ini nama besar. Dia orang Madinah. Muaz bin Jabal ni asal Yathrib, asal Madinah. Di antara orang awal masuk Islam. Dia masuk Islam budak-budak lagi. Umur dia masih budak-budak. Nabi SAW hantar satu sahabat daripada Mekah, nama sahabat tu Mus'ab bin Umair. Hantar pergi ke Madinah untuk nak dakwah Islam sebelum Nabi hijrah. Bila Mus'ab bin Umair sampai di Madinah, masa tu Muaz bin Jabal ni budak lagi. Dia tengok Mus'ab bin Umair yang Nabi hantar sebagai wakil Nabi untuk berdakwah ni, dia tengok Mus'ab tu, dia dah syok dah. Dia masuk Islam.
Walhal pada masa itu Muaz bin Jabal masih budak-budak. Dia di kalangan orang yang awal masuk Islam, bahkan di ketika dia usia kanak-kanak. Muaz bin Jabal satu orang yang terkenal dari segi rupa pakai segak. Berbeza dengan Mus'ab bin Umair yang Nabi hantar pergi ke Madinah untuk dakwah sebelum Nabi hijrah ni. Mus'ab ni kalau kita baca dalam sirah cerita sahabat ni, dia ni gigi jarang. Gigi dia jarang. Mus'ab bin Umair. Tetapi apabila Mus'ab bin Umair bercakap, sahabat-sahabat yang dengar cakap Mus'ab bin Umair ini komen dia berkata apa? Kami dapat melihat kebijaksanaan terbit di celah-celah gigi Mus'ab bin Umair. Ini orang yang Nabi bentuk macam ni. Rupa tak apa segak dengan gigi jarang, tapi bila dia bercakap, cakap dia tu, tuan-tuan, nak miss 1 second tak dengar, sayang. Hebatnya sahabat Nabi ni. Kalau dia bercakap setengah jam, kalau dia bercakap sejam tu, nak miss 1 second, nak miss 1 minit, tak dengar, tak ambil perhatian apa yang dia kata, sayang. Kalau boleh every single second tu nak record ambil. Bila Mus'ab dihantar ke Madinah, Muaz bin Jabal budak-budak lagi, dia terpesona dengan hebatnya Mus'ab bin Umair ini masuk Islam dia. Dan Muaz bin Jabal kemudiannya menjadi satu orang yang outstanding dalam bahasa orang putihnya. Outstanding ini satu orang yang di kalangan penduduk Madinah tu nampak dia. Dia outstanding dari segi apa? Dari segi petah bercakap, dari segi bijak, cerdik, nampak pada Muaz bin Jabal ini. Dan dia sangat alim dalam bidang Quran dan tafsir. Sampai Nabi pernah sebut, kalau hampa nak belajar Quran, di antara orang yang hampa perlu pergi ambil ilmu Quran ini ialah Muaz bin Jabal. Selain daripada Ubay bin Ka'ab, selain dia salah seorang yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan paling popular cerita Muaz bin Jabal ni yang kita dengar daripada zaman budak-budak, cerita apa? Nabi hantar dia ke Yaman. Nabi hantar dia ke Yaman sebagai wakil Nabi untuk berdakwah di Yaman. Hari Nabi nak hantar, Nabi kata dekat dia, Nabi kata, Muaz, hang pi ni, hang tak akan tengok akulah dalam keadaan hidup. Nabi kata kat dia. Menangis dia ni. Betul tuan-tuan. Dia pi, Nabi pun wafat. Dia balik mai, dia cuma boleh ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Muaz bin Jabal di Yaman ini, dakwah dia di Yaman ni hebat ni sampai hari ni. Di beberapa kampung di Yaman sampai hari ni, beberapa kampung di Yaman depa ambil hari Jumaat minggu pertama dalam bulan Rejab, hari memperingati Muaz bin Jabal sampai hari ni. Hebatnya kesan dakwah yang dia bawa ni daripada Madinah pergi ke Yaman ini sampai hari ini. Di sebahagian kampung dalam Yaman ini, mereka ambil hari Jumaat minggu pertama dalam bulan Rajab. Saja mereka ambil hari untuk memperingati jasa Muaz bin Jabal kepada penduduk Yaman. Oh tuan-tuan, baca kitab juga, tapi cerita tiap-tiap peribadi yang ada dalam, kita tahu sikit sebanyak, dia lebih lagi. Kalau tidak, kita just go through macam tu ya, sebutlah nama siapa pun, nothing. Tapi sekali-sekali kita singgah nama satu sahabat tu, cerita sikit pasal dia tu tuan-tuan, dia jadi macam peketat skru. Dia kunci. Selain daripada isi hadis yang dia nak bawa tu, dia tu siapa? Barulah kesan dia ataupun impact dia pada jiwa kita tu, dia lain. Macam kita duduk pergi Mekah, duduk pergi Madinah, duduk pergi buat haji, duduk pergi buat umrah tuan-tuan. Ada orang pergi umrah 5 kali, 10 kali, nothing. Pasal apa? Pasal mutawif yang bawa dia tu tak boleh
nak relate Madinah tu dengan diri dia. Tak boleh. Tapi kalau dia pergi umrah, dia pergi dengan satu mutawif, satu ustaz yang bawa tu, dia boleh cerita tempat-tempat di Madinah tu. Dia boleh cerita dengan mengemukakan hadis-hadis yang sahih. Kita pergi umrah tu, kita balik, kita kata apa? Umrah aku kali ni lain daripada aku duk pergi dah 5 kali. Nampak tuan-tuan? Semalam saya beritahu di Parit Buntang, kuliah di sana. Kakak saya, abang saya dah ada di Mekah lah ni, dia pergi umrah. Text message dekat saya. Dia kata ni, nak confirm. Dia kata, ni ustaz yang duk bagi ceramah dekat mereka. Ustaz yang travel agent ni, bagi tahu dalam ceramah. Dia kata, ambil kesempatan, ambil peluang, bila dapat dekati Kaabah tu, ambil ayat liang, calik di dinding Kaabah. Dia kata apa? Pasal Nabi suruh buat lagu tu. Pasal Nabi suruh buat lagu tu supaya kita ni sentiasa duk teringat nak pergi ke Mekah. Geng yang dengar ni pun, aku tak olah dengar ni. Kakak dengan abang Ustaz Samsuri ada pegang. Tanya Ustaz. Dia pun tag. Saya jawab kata merepet dan khurafat. Saya pergi bulan 1 tahun lepas. Serupa juga. Ustaz-ustaz duduk jadi pak lawak di sana ni. Minta maaf cakap ni. Pasal apa? Pasal Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa bohong atas nama aku, sengaja bohong, siap tempat di neraka. Duk cakap dalam sesi taklimat di Dewan Makan Hotel. Tuan-tuan, hari ini kita nak buat ni majlis tahlilan dan yasinan Ustaz Indonesia. Kita nak baca yasin, kita nak buat tahlil. Ya, kita akan sedekahkan pahala bacaan kita kepada kaum keluarga kita ya. Tuan-tuan mesti ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, itu arwah-arwahnya tiap-tiap kali malam Jumaat pulang ke rumah. Arwah-arwah itu tiap-tiap Jumaat pulang ke rumah. Ditanyanya anak cucu yang ada di rumah ini, mana yasinannya, mana tahlilannya. Tapi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita tidak dengar. Itu masalahnya. Saya, bukan masalah dia Indonesia. Dia negeri mana pun tak apa. Tapi jangan bohong atas nama Nabi. Nak suruh orang baca yasin, suruh. Tapi jangan bohong atas nama Nabi. Pasal Nabi marah sungguh orang yang bohong atas nama dia. Walaupun bohong itu tujuan kebaikan. Bohong nak suruh orang baca yasin. Nak suruh orang baca yasin itu baik. Tapi bohong itu tak baik. Tak baiknya bohong itu sampai Nabi kata apa? Siap tempat di neraka. Tuan-tuan, benda ni bukan benda main-main. Ini benda serius. Ingatan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan kepada ustaz-ustaz terutamanya. Jangan bohong atas nama Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang, ya Allahu Akbar, kita dengar ni takut. Dia pergi petik mana tah, dia pergi kata hadis dan sebagainya. Tuan-tuan, ada satu hadis cerita tentang Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya nak baca hadis ni bulan depan di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batai. Akan duduk dalam mukadimah di masjid itu bulan depan. Cerita tentang Osman bin Affan. Orang tanya dia. Dia berkata, ya Amiran Mukminin, Tuan salah seorang sahabat yang kuat hafalan terhadap apa yang disebut oleh Nabi. Tapi pasal apa Tuan kurang menceritakan hadis daripada Nabi? Apa jawab Osman bin Affan? Dia jawab, dia kata, aku takut sekali benda aku kata tu Nabi tak kata. Takut dia ni nak cerita apa yang Nabi kata ni, dia takut nak cerita, takut benda tu Nabi tak kata, dia pergi tambah terlebih. Pasal apa?
Pasal yang aku pasti, dia kata Nabi ada bagi tahu, siapa berdusta atas nama Nabi, siap tempat di neraka. Dia kata rawi hadis tu, dia kata apa? Sedangkan semua orang Madinah tahu Osman sangat kuat ingatan dia. Tuan, macam mana berhati-hati dan berjaga-jaganya orang-orang yang hebat-hebat ni. Tak senang-senang nak pergi cakap kata benda ni hadis kalau itu bukan hadis. Apatah lagi pergi suruh calik ayat liok di dinding Kaabah. Apa ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda yang kita nak kena ambil ingat. Baik. Kemudian dia kata ziarah saudara yang Islam yang sakit itu menjauhkan daripada api neraka. Demikianlah tersebut adalah hadis yang datang riwayatnya daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi SAW, siapa mengambil ayat semayang maka dielokkan ayat semayang itu, dan ziarah dia akan saudaranya yang Muslim yang sedang sakit, hal keadaannya nak menuntut pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya dijauhkan dia daripada neraka jahanam 70 kharif. Nabi kata apa? Nak pergi ziarah orang sakit, ambil ayat semayang dulu di rumah. Ambil ayat semayang dulu di rumah, keluar pergi. Nak ziarah kawan ataupun saudara sakit. Ziarah itu tidak lain melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kata, siapa buat macam tu? Ambil ayat semayang, pergi ziarah orang kerana Allah. Siapa buat macam tu, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia daripada neraka sejauh 70 kharif. Kata satu orang rawi bagi Anas bin Malik, ya Aba Hamzah. Aba Hamzah ni kunyah kepada Anas bin Malik. Apa dia kharif itu? Yang Nabi kata dijauhkan daripada neraka 70 kharif. Kharif tu apa? Jawab Nabi SAW, jawab Anas bin Malik kata, Nabi SAW kata satu kharif itu ialah 1 tahun. 70 kharif maknanya 70 tahun pada kiraan akhirat. Akhirat dia kira sehari di sana berapa? 1000 tahun di dunia. 70 tahun sana kali tengok. Demikianlah jauhnya kita dengan neraka. Sekiranya kita pergi ziarah saudara mara kawan rakan yang sakit, nak pergi tu ambil ayat semayang elok-elok dulu baru keluar pergi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu riwayat Abu Daud. Tuan-tuan ni Syekh Idris Al-Marbawi nak buat kitab ni tuan-tuan, bukan dia tulis seronok-seronok dia. No. Ni dia nak buat kitab ni. Saya cerita sepintas lalu sejarah dia buat kitab ni di Masjid Fahim. Ni sejarah dia buat kitab ni, 22 jilid kitab ni. Berapa tahun masa dia ambil. Dia pergi mengaji daripada guru dia, hadis Sunan At-Tirmizi ni dia pergi mengaji, dia faham betul-betul dulu, dia balik apa dia hadis yang guru dia baca, apa syarah yang guru dia bagi, ditambah lagi dengan pembacaan dia tulis balik. Dan dia pernah tergendala selama beberapa tahun kerana perang yang berlaku di Teluk. Tergendala tulis kitab ni. Selesai semua perang, sambung tulis balik lagi. Dan yang paling hebat Idris Al-Marbawi ni apa tuan-tuan? Kitab ni dah diulang cetak 1000 kali. Daripada cetakan Beirut dulu ni. Kamus dia, Kamus Al-Marbawi, sudah diulang cetak 1000 kali. Bahrul Mazi ni dah 1000 kali ulang cetak. Dia tak makan royalty sekupang pun. Ada orang approach dia, cuba untuk nak sembang, nak bayar royalty. Dia kata dia tak mau yang tu semua. Dia mau keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana nak cari tuan-tuan? Mana nak cari macam ni? Nah, ni hebat orang-tuan ni. Baik, ziarah saudara yang sakit itu sentiasa mengarung dia dalam rahmat Allah. Dia kata kita dalam tempoh kita ziarah orang sakit tu, kita dinaungi oleh rahmah. Rahmah ni maksudnya apa? Belah kesian. Allah kesian kat kita, pasti kita kesian dekat sama-sama makhluk dia. Demikianlah katalah hadis yang datang riwayat daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi SAW, barang siapa ziarah dia akan satu orang sakit, nescaya sentiasalah dia
mengarung, yakni dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala sehinggalah duduk ia. Maka apabila telah duduk dia, maka telah menyelam ia di dalam rahmat itu. Daripada dia start jalan nak pergi ziarah orang sakit tu, dia dah dinaungi rahmat Allah. Bila dia sampai di rumah orang sakit, dia duduk, dia ibarat duduk di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakni diselubungi akan dia oleh Allah dengan nikmatnya dan diliputi akan dia dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Tawang untuk tajuk yang akan datang insya-Allah dia mai tajuk fi al-haya. Cerita pasal malu. Yang dikatakan al-haya itu ialah malu. Kita akan bawa satu cerita esok ni, cerita tentang satu sahabat perempuan nama dia Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ni tuan-tuan, dia ni di antara wanita yang awal-awal hijrah sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Qais ni tak tahu apa masalah dia dengan suami dia. Suami dia Abu Amru bin Habs. Tiba-tiba suami dia cerai dia talak 3. Fatimah binti Qais diceraikan oleh suami dia talak 3. Suami dia ceraikan dia tanpa kehadiran suami. Suami hantar wakil pergi jumpa, pergi beritahu Fatimah suami hang cerai hang talak 3. Nah, suami hang bagi buah tangan sedikit syair gandum bagi kat dia. Dia marahlah. Dia kata, ni apa ni? Kalau nak cerai saya pun janganlah macam ni. Mai jumpa saya, abang kata nak cerai. Ni apa pakai suruh orang mai abang bagi gandum banyak ni apa ni? Sahabat yang menjadi wakil kepada suami dia ni kata, wallahi ma laki alaina min syai'. Dia kata, hang tak ada hak nak marah kami. Kami cuma wakil dia saja. Yang hadut marah kami pasal apa? Macam kita lah. Minta kerja ke apa ke semua. Postman main hantar surat kata gagal. Postman tu kena maki. Postman ni kata, ni apa hal dengan hang ni? Aduh maki aku pasal apa? Dah lah aku tadi baru kena ligan anjing rumah Cina tu. Hang maki aku pula. Dia cerita lebih kurang macam tu lah. Tak ada pasal yang dia pergi kena maki. Dia kata, hang ni apa hal nak marah kami? Yang ceraikan hang ni laki hang, bukan kami. Kami ni tolong mai abang yang duk maki kami pasal apa? Itu hadisnya. Hadis itu riwayat An-Nasa'i dan hadis itu hadis yang sahih. Apa? Dia pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa Nabi, fasakarat zalika lahu. Dia cerita dekat Nabi, ya Rasulullah, suami saya cerai saya, pakai hantar orang dia mai abang, bagi 3 terus, bagi gandum sikit boleh makan sekali masak aja. Dia kata, apa punya lelaki macam ni? Dia mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat dia, laisa laki nafaqah. Nabi kata, laki yang cerai hang talak berapa? Dia kata 3. Baik, Nabi kata, nak abang, perempuan yang diceraikan dengan talak 3, sebiji gandum pun tak payah bagi. Oi, lagu tu pula. Ni hang dapat juga sekepui boleh duduk tanak makan, ni hang nasib baik. Pasal apa? Perempuan yang diceraikan oleh laki dengan talak 3 tak berhak untuk mendapat nafkah. Hang nak main merepek apa? Hang dapat juga banyak tu. Patutnya laki hang tak bagi apa kan? Nabi kata lagu tu. Fa'amaraha an ta'tadda fi baiti ummi Syarik. Nabi kata kalau macam tu tak apalah, cerita cerai dah, apa benda tak boleh buat apa dah, talak 3 tak boleh gostan apa dah. Lah ni hang kena cukupkan tempoh iddah 3 kali suci. Dan Nabi kata dekat dia, pi beriddah di rumah ummi Syarik. Ummi Syarik ni siapa dia? Dalam hadis dia cerita Ummu Syarik ni imra'atun ghaniyah minal ansar. Dia orang Ansar, orang Madinah, dan dia orang kaya. Ummu Syarik ni dia orang kaya, orang perempuan kaya di Madinah.
Dan dia ni satu orang yang macam mana? Dia kata azimatun nafaqah fi sabilillah. Dia ni satu orang yang kuat infak duit pada jalan Allah. Ummu Syarik. Dia volunteer. Macam dalam Malaysia ada seorang perempuan tu yang suka rela pergi kutip budak-budak HIV, ambil belah tu, apa nama dia? Tuan-tuan, kita tak boleh buat benda tu. Dia buat, sekurang-kurangnya bagi sokongan pada dia. Senang kan tuan-tuan nak buat kerja macam tu? Ambil budak-budak HIV positif, belah, buat macam anak dia. Suami pun boleh, tak apa. Kita ni tuan-tuan tak buat baik, lepas tu pergi duk kata ke orang buat baik. Ni kita tak buat baik pun, orang buat baik kita pergi duk bagi, duk bantai ke belakang. Ummu Syarik, satu orang perempuan Ansar. Dia ni orang kaya, imra'ah ghaniyah. Rumah dia menjadi tempat tumpuan orang-orang susah. Orang susah saja-saja pergi rumah dia, dia jamu makan, dia bagi duit. Dia macam tu punya orang. Nabi kata dekat Fatimah binti Qais yang kena cerai talak 3 dengan suami tadi, hang pergi beriddah di rumah Ummu Syarik. Cuma Nabi kata apa? Ni nak cerita, kata tajuk yang akan datang fil haya, cerita pasal malu ni. Nabi kata apa? Cuma apa? Cuma masalah satu. Dia kata masalahnya rumah Ummu Syarik ni, dia kata kasiratud dhifan. Rumah dia ni ramai tetamu duk pi. Hang satu orang perempuan yang dicerai oleh suami talak 3, hang nak pergi duduk di rumah dia. Masalah dia satu, rumah dia ni rumah yang menjadi tumpuan ramai orang. Tetamu ni hari-hari ada, pasal dia duduk bagi makan. Tuan-tuan kalau pergi Masjid India dekat Kuala Lumpur tu, belakang Jalan Tunku Abdul Rahman tu, oh mereka ni dahsyat tuan-tuan, bagi makan orang tiap-tiap hari. Kita bulan puasa dengan bubuk moy, dengan apa-apa semua, no, mereka hari-hari dah ada pergi beratong ambil makan di masjid Masjid India Kuala Lumpur ni. Ada pergi beratong ambil makan ni bukan orang Islam saja, non-Muslim pun pergi beratong ambil makan, dan dia bagi dengan muka yang manis. Tu dakwah tuan-tuan, yang tu yang kata dakwah. Hebat, mereka ni hebat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ummu Syarik ni orang macam ni. Nabi kata, aku nak hang pergi beriddah 3 kali suci di rumah Ummu Syarik. Cuma masalah satu, apa? Rumah Ummu Syarik ni kasiratud dhifan, ramai tetamu duk pi. Fa inni akrahu an yasquta anki khimaruk. Nabi kata aku takut satu aja, takut hang duk di rumah dia nak ambil iddah 3 bulan di rumah dia tu, takut kok lagi kain khimar, mini telekung, kain tudung, kain selendang yang hang pakai ni, takut kok hang tak jaga elok, takut jatuh kain tudung tu, orang nampak rambut hang, itu aurat hang sudah dilihat orang. Nampak tuan? Ni yang cerita kata orang perempuan kena pakai tudung ni. Ni cerita Nabi, dia ambil serius benda ni sampai macam ni. Yang tu aku takut. Nabi kata hang boleh pergi beriddah di rumah dia, cuma yang tu hang kena jaga betul-betul kain tudung ni. Takut kok saat lagi dia kata yasqut anki khimaruk, takut kain khimar tu jatuh, orang nampak aurat rambut hang. Au yang kashifas thawb an saqaiki, ataupun takut ku hang duk buat jalan deras-deras di rumah dia, kain takut terselak nampak perut betih hang. Nabi jaga aurat orang perempuan sampai macam tu. Pasal apa? Pasal itu benda yang orang perempuan mesti rasa malu kalau orang nampak. Pengajaran dia apa tuan-tuan? Pengajaran dia ialah jaga benda-benda ni, sebab inilah tanda malu kita. Duduk di rumah-rumah taman perumahan ni, nak keluar sidai kain, jiran sebelah menyebelah rumah itu bukan mahram kita. Kita nak keluar pakai proper, pakai tutup elok-elok, jangan nampak apa-apa. Lah satu trend pula pakai tudung tapi baju tangan pendek. Ada juga, dia tak faham aurat tu. Dia duk ingat aurat tu rambut. Sini tak apa. Lagi sedih apa? Bini ustaz boleh begitu. Bini ustaz.
pun begitu. Tak jaga aurat. Sedangkan itu adalah ni tajuk yang akan datang, bab fil haya, benda yang wajib kita rasa malu kalau nampak ke orang. InsyaAllah bulan depan kita baca detail dia macam mana. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.